Hari ni UMNO dah ada benda banyak kursi adun. Lantiklah siapa-siapa mungkin Dato' Alwi ke siapa-siapa saja untuk dilantik sebagai timbalan menteri besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang masih kekal menonton di channel Ambo YouTube Jemil Hassan, YouTuber Rakyat. Jadi kepada sahabat-sahabat yang baru masuk, Ambo Jemil Hassan, kalau belum subscribe sekarang. Jadi kalau ada iklan, jangan skip. Tapi kalau anda mengejar masa, tak ada masa, dipersilakan untuk skip. Jadi ini just santai saja, kita nak bercakap tentang politik. Sekarang dah mula timbul berkenaan dengan calon, kursi. Sebenarnya dalam politik ni, ini di antara benda kalau gagal menguruskan hal ni, boleh berpecah. Yang ini melibatkan kursi dan juga calon pilihan raya. Jadi Ambo tidaklah nak menjadi wakil kepada PAS untuk bercakap tentang PAS, tetapi Ambo nak bercakap tentang seorang yang pernah bersama PAS. Jadi Ambo kenal lah PAS. Tetapi PAS yang Ambo kenal ni tidak sama dengan PAS yang kita kenal dulu, yang Ambo kenal daripada kecil dulu. Jadi hari ni Ambo nak berkongsi, nak bercakap kepada mereka yang sedang bekerjasama dengan PAS. Kenapa Ambo tak mahu anda tersalah anggap tentang PAS? PAS Parti Islam Se-Malaysia, dan perkataan Islam itu diletakkan kerana dia daftar dengan ROS. Jadi kalau kita ingat dulu mereka membawa satu naratif seolah-olah keluar daripada PAS ni, keluar daripada Islam. Itu salah satu naratif yang mereka bawa dulu ketika awal penubuhan Parti Amanah. Lalu ada sampai satu tahap mereka yang keluar daripada PAS sama ada bertaubat atau kembali kepada PAS. Tetapi alhamdulillah akhirnya masuk pilihan raya yang mereka kata kami khianat dulu, akhirnya mereka yang khianat. Yalah, kalau dulu sebelum PRU yang ke-14 mereka kata mereka akan lawan UMNO, mereka akan lawan PH. Nah, tak ada habis penggar PRU yang 14, mereka bersama dengan UMNO membentuk Muafakat Nasional. Kalau siapa-siapa masih ingatlah satu ceramah PAS di Terengganu, Nasruddin Daud. Ceramahnya tu ketika dia berceramah disambar petir dan sehingga merosakkan PA sistem. Majlis Syuro telah buat ketetapan kita tidak akan pakak dengan UMNO dan kita tidak akan masuk barisan nasional. Cuma kita bincang Akta 355 nak supaya diberi ruang syariat Islam dapat dilaksanakan. Politik mata sejahtera ni kita berunding benda-benda yang menguntungkan Islam. Dan ini adalah dasar kita, prinsip kita, rujukan kita disebut dalam Quran. Kita semua tahu rujukan apa? Ialah Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dalam Quran Allah Ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan naklah kamu tolong-menolong dalam perkara al-birri. Atas turun. Dia membaca ayat berkenaan dengan tolong-menolong dengan UMNO kerana nak bawa RU 355. Dan mereka kata kita tidak akan bersama dengan UMNO, kita tak akan bekerjasama dengan UMNO, cuma kita tolong-menolong. Itulah di antara yang naratif mereka bawa. PAS tidak akan bekerjasama dengan UMNO. Naib Presiden PAS ini yang juga merupakan senator kata bilalah UMNO nak bersama dengan PAS ni. Saya tertarik dengan satu kartun. Tarik kartun tu. Kartun tu ada seorang tu duduk tidur. Pesan kat bini dia, "Bang, apa dia pesan kat bini dia lah. Sayang, dia kata, tolong kejut abang apabila PAS dengan UMNO bergabung." Hak yang duk tunggu sampai kukerin dah. Sampai nampak tulang angka dah, PAS tak bergabung lagi. Penafian demi penafian macam-macam lah. Ada juga timbalan presiden kata bodohnya PAS ataupun gila PAS kalau bekerjasama dengan UMNO. Jadi itulah yang mereka katakan sebelum PRU yang ke-14. Bila masuk PRU yang ke-14, bila kami Pakatan Harapan menang dan Tun Rajadi telah mengaku, mereka mula mengorak langkah politik, mula merancang untuk mengambil alih pentadbiran melalui tebuk atap, pintu belakang. Dan mereka pun bekerjasamalah dengan UMNO, lalu membentuk Muafakat Nasional. Kalau kita masih ingat, menangis rakyat kerana perpaduan ummah. PAS menggunakan naratif Islam, naratif perpaduan ummah, pergabungan Melayu sama Melayu perlu bersama dan ingin menubuhkan kerajaan Melayu Islam. Itu ketika mula-mula penubuhan Muafakat Nasional dengan
perpaduan ummah. Akhirnya tak lama lepas tu ada tawaran daripada, mungkinlah ada tawaran daripada Tan Sri Muhyiddin Yassin membentuk kerajaan Melayu Islam. Kononnya kerajaan Melayu Islam. Jadi PAS ramai di bawah ni dah menganggap Tok Guru Hajadi akan jadi timbalan Perdana Menteri. Ialah kerajaan Melayu Islam, siapa lagi yang layak? Presiden parti. Sudah tentu Tok Guru Hajadi ataupun Zaid Hamidi. Rupa-rupa kerajaan Melayu Islam tidak ada timbalan Perdana Menteri. Lalu dibentuklah kerajaan jadi manggil Perikatan Nasional. UMNO masa tu berada ataupun bersama dengan Perikatan Nasional. Akhir-akhir ni bila timbul soal pilihan raya dan UMNO mula tak selesa dengan Perikatan Nasional, UMNO isytihar keluar. UMNO isytihar tidak bersama dengan PN dan ada satu surat yang tersebar, kerjasama ini akan terhenti bila Parlimen dibubarkan. Dan ketika itu PAS perlu memilih antara bersatu ataupun UMNO. Inilah yang UMNO nak ulah. UMNO nak beritahu bahawa PAS tidak akan bersama dengan UMNO, PAS tidak akan bersama dengan Bersatu kerana PAS parti yang tidak boleh dipercayai. PAS parti yang tak setia. Saya cakap ni bukan kerana saya nak fitnah, tetapi berdasarkan fakta-fakta, berdasarkan sejarah-sejarah yang telah tercatat di mana sejarah ini tidak boleh ditipu. Saya ahli PAS, pimpinan PAS boleh menegur saya sekiranya kalau ada data sejarah yang saya buat ni diada-adakan. Saya mulakan dengan kerjasama PAS dengan UMNO pada tahun 70-an dulu. PAS pernah bersama dengan UMNO pada tahun 70-an dulu. Di mana PAS pernah bertanding atas tiket UMNO pada tahun 1974. Dan ketika itu, kalau ditanya, sudah ada bibit-bibit tidak puas hati PAS apabila kursi yang diberikan PAS tak cukup. Ini kerana PAS terkenal dengan parti yang memikirkan banyak mana mereka boleh bertanding. PAS bukan parti yang memikirkan banyak mana kursi yang mereka akan menang. Tetapi PAS parti yang selalu bising ketika dalam Pakatan Rakyat pun bising tentang PAS nak bertanding banyak. Sehingga keluar satu perkataan PAS kuat bersendirian kerana PAS boleh bertanding banyak. Itulah di antara indikator PAS. Kekuatan PAS bukan menang banyak kursi, tetapi berapa banyak kursi yang PAS bertanding. Dan pada tahun 1974 sudah timbul bibit-bibit PAS tak berpuas hati kerana bilangan kursi. Lalu selepas krisis kepimpinan Menteri Besar di Kelantan berpecahlah UMNO dan juga PAS. PAS menjadi pembangkang dan pilihan raya selepas Megaran PAS hanya menang 2 kursi yang dipanggil sebagai batu nisan. Itulah sejarah PAS berpecah dengan UMNO. Pada tahun 1990 PAS bersama dengan Angkatan Perpaduan Ummah menang lawan UMNO. Namun umur mereka pun tak panjang. Akhirnya PAS dan Semangat 46 juga berpecah. Dan selepas itu PAS bersama dengan Barisan Alternatif, Pakatan Rakyat dan akhir sekali dengan Pakatan Rakyat di mana PAS berpisah dengan Parti Keadilan Rakyat dan PAS berpisah dengan DAP. Dan masa itu kuat berkumandang kononnya PAS berpisah dengan Pakatan Rakyat kerana tak berpuas hati kerana DAP menolak hudud. Itu yang PAS guna, perpisahan PAS dengan Pakatan Rakyat, perpisahan PAS dengan DAP kerana DAP tidak bersetuju dengan hudud. PAS membentuk pula dengan parti ikatan, dengan parti-parti kecil dan akhirnya membentuk dipanggil Gagasan Sejahtera. Walaupun ketika dalam Pakatan Rakyat, PAS membawa satu naratif bahawa PAS akan kuat bersendirian. Namun mungkin mereka tahu inilah keperluan politik, perlu kepada pakatan, perlu kepada pergabungan parti-parti. Tak apalah, bergabung dengan parti-parti kecil pun tak apa. PRU yang ke-14, PAS bertanding atas nama Gagasan Sejahtera. Dan akhirnya Pakatan Harapan yang menang. Selepas Pakatan Harapan menang, PAS pula nampaknya dia buat kerjasama dengan UMNO. Lalu membentuk Muafakat Nasional ataupun dipanggil atas Semangat Perpaduan Ummah. Kalau kita boleh ingat ketika piagam dimeterai, menangis-nangis ahli PAS dan juga ahli UMNO. Bagi mereka inilah penyuatan ummah. Setelah lama UMNO dikafirkan oleh PAS, akhirnya PAS boleh terima. Dulu di mana kalau kira daging orang UMNO masuk pun tak boleh nak makan, semayang belakang orang UMNO pun tak boleh. Alhamdulillah, akhirnya semua itu terpadam. Sedang asyik PAS dan UMNO atas nama Perpaduan Ummah ini, timbul pula Perikatan Nasional. UMNO mungkin tidak selesa kerana parti yang akan bersama adalah parti di mana jika berlaku pilihan raya, kursi yang sama mereka akan berebut. Yang ini Parti Pribumi Bersatu, Parti Melayu. Walaupun mereka sama-sama Melayu, akhirnya mereka akan berebut kursi yang sama. UMNO tidak bertanding berlawan dengan DAP walaupun atas pentah ceramah UMNO dan PAS kata macam-macam dekat DAP. Bila pilihan raya mereka tak berlawan, mereka hanya berlawan
atas pentas ceramah, tetapi tidak diterjemahkan atas kertas undi. Mereka tak berlawan. Jadi mungkin kerana itu UMNO tak selesa, tetapi PAS dah tak timbul dah atas nama Muafakat Nasional. PAS dah dapat jawatan, ada dah jadi menteri, dutakah, timbalan menteri dan GLC. Jadi telah menjadi keselesaan bagi PAS, dan nampaknya hari ini PAS nak jadi orang tengah. Sebenarnya bagus, tetapi masalahnya, betul ke PAS nak jadi orang tengah kerana muafakat Melayu, muafakat Islam? Kita lihat isu RUU 355, isu hudud, semua isu dah tak timbul dah. Dulu kata nak harapkan dosa pun dah tak ada dah. Yang ada DAP itu sajalah. Tetapi isu konon-konon nak buat Melayu pasal Islam tak ada dah. Dan kalau kita tengok Menteri Undang-Undang pun tak bersungguh lagi nak cakap tentang mahkamah syariah. PAS mula dah tak lihat agenda Islam dalam kerajaan. PAS hanya mementingkan supaya Perikatan Nasional tidak pecah. Jadi timbullah perkasakan Muafakat Nasional, perkuatkan Perikatan Nasional. Saya pun terbelit-belit lidah nak sebut. Cuma akhirnya hari ini saya nak beritahu kepada UMNO, saya yakin PAS parti yang tidak setia. PAS adalah parti politik, dan PAS benarnya bukan nak bercakap tentang perpaduan ummah, tentang Islam, tentang RUU 355, tentang pakaian patuh syariah dan bla bla, banyak lagi yang mereka bising ketika perbankan tu. Itu sebenarnya retorik PAS. Yang sebenarnya PAS pun nak kuasa. Jadi PAS hari ini dah ada 20 ahli parlimen. Bagi PAS itu dah cukup sempurna. Tetapi tidak bagi UMNO dan tidak bagi Bersatu. PAS nak jadi penghubung antara Bersatu dan juga UMNO. Itu satu kerja yang bagus. Cuma dalam pilihan raya tak boleh. UMNO dan juga Bersatu ni satu parti yang berebut kursi tempat yang sama. PAS pun sama, tapi PAS tak berebut banyak sangat. PAS pun tahu dia dapat menang 25 pun dah besar sangat dah. Jadi UMNO dan Bersatu ni. Dan saya kira kalau PAS betul-betul serius nak menjadi orang tengah, nak menjadi pendamai antara parti Perubatan Bersatu dan juga UMNO ni, PAS kena buktikan kesanggupan PAS untuk berkorban. PAS boleh membuktikan PAS sebenarnya adalah parti yang benar-benar memperjuangkan nasib orang Melayu dan juga Islam, dengan PAS membuat pengisytiharan, PAS melantik timbalan menteri besar dan juga exco di kalangan orang UMNO. Bermula pada sesi ini. Kalau PAS boleh jadi menteri besar di Kedah dalam tengah sesi ini, apa salahnya tambah timbalan menteri besar di kalangan UMNO? Itulah kalau betul-betul PAS serius nak bercakap tentang muafakat. Ni saya nak ajar orang UMNO ni. Nak buktikan PAS ini serius atau tidak, minta PAS lantik kamu menjadi timbalan menteri besar di Kelantan. Kamu kena uji PAS. Kamu bukanlah uji kamu rakam, kamu delete. Bukan uji yang tu. Tetapi kamu uji PAS, kamu minta PAS buktikan PAS sanggup buat apa saja demi Melayu Islam. Berilah peluang kepada orang UMNO, parti Melayu ini turut serta dalam pentadbiran kerajaan negeri Kelantan. Hari ini UMNO dah ada menang banyak kursi adun. Lantiklah siapa-siapa, mungkin Dato' Alwi ke, siapa-siapa saja untuk dilantik sebagai timbalan menteri besar. Barulah UMNO rasa PAS ni betul-betul serius untuk menjayakan agenda Melayu Islam. Tetapi kalau PAS hanya nak PAS saja mentadbir di Kelantan, maknanya PAS bukanlah fikir masalah agenda Islam atau Melayu. PAS hanya fikir kuasa semata-mata. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, seperti mana tajuk saya ini, saya nak buktikan, saya nak beritahu bahawa PAS tidak akan bekerjasama dengan UMNO, PAS tidak akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Saya yakin pilihan raya yang ke-15, PAS tetap guna logo bulan hijau dan juga putih. Kalau betul lah PAS berani nak guna logo Perikatan Nasional, PAS dah angkat bendera utara ini, PAS dah mempromosikan bendera tersebut. Tetapi PAS seolah-olah merelakan dulu. Bersatu nak raba kat mana pun raba dulu. Raba sikit-sikit. PAS rela dulu. Kerana tak tahulah, kerana mungkin kerana nak kekal berkuasa, PAS pejam mata relax dulu. Tapi saya yakin, mai pilihan raya, PR yang ke-15, PAS takkan tukarlah logo dia. Tengoklah. Dan UMNO, mungkin UMNO rasa PAS akan setia dengan dia. Tak juga. PAS juga takkan guna logo Barisan Nasional. PAS sebenarnya, mari pilihan raya, PAS nak guna kaedah PR yang ke-14, bertanding dulu, menang, lepas menang, masuk saja mana-mana jadi kerajaan. Kenapa? PAS parti yang sangat leceh, PAS parti yang tidak ada kesetiaan kepada mana-mana parti, PAS hanya parti yang mementingkan kuasa, tidak ada semangat serta kawan. Jadi kepada UMNO, kepada parti Perubatan Bersatu, kami kenallah PAS. Kalau anda nak ditipu oleh PAS, dan saya yakin UMNO dah mula rasa tertipu dengan PAS, tinggalkan segera parti yang tidak ada prinsip ini. Kerana parti ini hanya menggunakan agama untuk kepentingan partinya, bukan untuk kepentingan ummah. Yang mereka cakap perpaduan ummah, penyatuan ummah ini, semua itu retorik ustaz, retorik pak lebay yang gilakan kuasa. Dan hari ini kita dapat lihat, inilah nikmat, walaupun rasa peritnya Pakatan Harapan kerana kerajaan telah pun dicuri,
Tetapi nikmatnya bila kami dapat melihat dan kami dapat buktikan siapakah PAS yang sebenarnya. PAS bukan parti yang ikhlas nak berjuangkan tentang Islam. PAS bukan parti yang nak memperjuangkan Melayu, RU 355, hudu, pakai patuh syariah dan macam bla 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 bla. Semua itu adalah retorik PAS untuk dilihat PAS adalah parti Islam. Sebenarnya parti Islam se-Malaysia ini hanya pada nama. Yang sebenarnya PAS Parti Penunggang Agama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.